Seorang tidak boleh berhaji tamattu kecuali dengan 5 syarat. Pertama, dia tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram pun adalah orang yang berada dalam jarak yang salat tidak boleh qasar dalamnya. Nampak tak? Kedua, dia mendahulukan umrah atau haji. Dia kena buat umrah dulu. Ketiga, umrahnya berada dalam bulan-bulan haji. Keempat, dia tidak kembali ke mikat-mikat haji atau ke tempat-tempat yang jaraknya sama dengannya untuk melakukan umrah haji. Kelima, haji dan umrahnya adalah untuk satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal 'arifina wa bihaibati jalalihi ahraqa fu'adal 'ashiqin wa 'amarra siral wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asyrafal anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada muka surat 91, keutamaan Madinah. Perkara B. Setelah Makkah, tidak ada tempat yang lebih mulia daripada Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Salatun di masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwa illa al-masjidil haram atau kama qala. Satu sembahyang di masjid aku adalah lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kenyataan hadis ini kalau kita lihat maknanya, kalau kita sembahyang di masjid Nabi 1000, kalau banding dengan Masjidil Haram, kalau masjid lain 1000 lah. Kalau masjid lain yang ada di dunia ni, makna kata sembahyang di masjid Nabi 1000 kali lebih daripada masjid Al-Jami' Al-Badawi. Contoh, lebih 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid Sultan Salahuddin Shah Alam. 1000 kali lebih baik. 1000 kali kalau Masjidil Haram makna kita 1000 kali 100,000. 1000 kali 100,000, itulah masjid Nabi kalau banding dengan Masjidil Haram. Nampak tak? Boleh kan? Jadi bukan kata Masjidil Haram itu lebih masjid Nabi lagi. Sebab masjid Nabi itu kerana dia menanggung jasad mulia Nabi SAW. Di Mekah tanggung benda mati, Kaabah itu benda mati. Nampak tak ya? Mulia Rasulullah daripada Kaabah lagi, mulia Rasulullah daripada seluruh alam ni. Maka dengan kerana itu faham dia begitu. Ulama memberi kenyataan kalau sembahyang masjid Nabi di Masjidil Haram, masjid lain 1000 kali. Kalau Masjidil Haram dengan Masjid Madinah ni, kita sembahyang di Madinah 1000 kali 100,000 lah. Banyak kan Madinah? Faham itu dia punya kelebihan. Dia kena baca begitu tafsiran dia. Sementara itu tempat yang mulia setelah Makkah dan Madinah adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Maqdis. Salat dalamnya setara dengan 500 salat di tempat lain.
sekali semayang satu waktu, kita semayang satu semayang, bukan satu waktu, satu semayang kita semayang di Masjid Al-Aqsa, nilai ada 500 kali daripada masjid ini. Nampak ya? Itu erti dia. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, salatun fi masjidil madinati bi'ashrati alafi salat, wa salatun masjidil aqsa bi'alfi salat, wa salatun masjidil harami bi-mi'ati alfi salat, atau kama qala. Pahala melaksanakan salat satu kali di Masjid Madinah setara dengan pahala melaksanakan salat 10,000 kali. 10,000 kali. Di sini hadis ini bawa 10,000. Satu salat di Masjid Al-Aqsa setara dengan salat 1,000 kali. Dan satu salat di Al-Haram setara dengan 100,000 salat. Hadis riwayat Munziri, dan ini hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Hadis yang sahih yang kita baca di atas ni, riwayat Hakim daripada Ahmad, Al-Hambali, Al-Baihaqi, At-Tabarani, Haisami, An-Nasai dan Sunan. Jadi hadis yang di atas itu sahih, hadis yang di bawah kita baca ni dhaif. Tapi dhaif pada segi makna, pada segi makna tidak dihukum dhaif, sanad dia dhaif, ya. Sebab ada kenyataan sembahyang di Masjid Nabi itu 10,000. Ada hadis yang menyokong, ya. Setelah ketiga tempat ini, darjat tempat yang lain adalah setara lah. Semua masjid-masjid yang lain itu sama darjat dia, kecuali daerah-daerah perbatasan. Ni maknanya tempat-tempat perbatasan di mana tentera-tentera mujahidin, ya, berkubu. Di mana tentera-tentera Islam mujahidin berkubu, tempat mereka berkubu tu, mereka sembahyang di tempat mereka tu lebih tinggi daripada semua tempat di atas dunia. Nampak tak? Itu lebih paling tinggi. Tapi Nabi tak sebut berapa darjat dia. Perbatasan. Kalau tentera-tentera Islam tu bertumbuh di sempadan ke di mana kan, mereka kena jaga keselamatan. Kena jaga keselamatan. Dari samping itu mereka terpaksa mengorbankan masa dan nyawa mereka. Nampak? Kerana itu tempat mereka bertapak tu, tempat mereka berpijak, kerana sembahyang di situ dia punya darjat lebih tinggi daripada segala tempat di dunia. Nampak? Memandang kepada keadaan mereka sendiri sebagai mujahidin, ya, berperang, menjaga perbatasan, menjaga tempat-tempat tentu semata-mata kerana untuk keselamatan manusia. Itu lebihnya, apatah lagi kalau untuk kedaulatan Islam. Maka di sini setelah tiga tempat tadi, kecuali daerah perbatasan, tinggal daerah-daerah perbatasan dan menjaganya adalah keutamaan besar. Dia punya jihad lebih, sehingga dikatakan bahawa kalau kita nak bayar baliklah jasa budi mak pak kita, memang tak ada jalan nak boleh balas. Nak balas budi mak, budi bapa memang tak boleh lah. Kita belanja banyak mana pun, kita korban buat banyak mana pun, seorang wanita, seorang lelaki dia tanggung ibu dia tawaf, ibu dah tua, tak larat dah, tak ada dah kederat, dia tanggung tawaf. Dia tanya dekat Nabi, apakah dengan dia buat begitu dah berbalas ke tidak budi daripada ibu? Nabi kata tak. Tapi ada dua perkara ni boleh balas. Ada dua perkara. Yang pertama dia kata lagu ni kita tambah sikit lah, balik kepada kelebihan tu. Yang kata tempat perbatasan ni saya nak sebut ni. Yang pertama, katakanlah bila berlaku peperangan di antara Islam dan kafirin, tiba-tiba ibu kita tertawan, kita kalah lah. Bila kita kalah, keluarga kita semua tertawan lah. Jadi ibu kita pun tertawan. Kita tak perang lah, kita tak ikut perang, ibu kita mungkin yang datang tangkap. Di pihak musuh, pihak kafirin akan jadi hamba. Kita pergi tebui hemat kita balik. Nampak? Pergi tebui hemat kita daripada orang kafir tu. Berapa nak aku bayar? Aku nak tebui hemat aku balik. Jadi kita tebus ibu kita, yang tu maknanya kita boleh balas budi. Yang tu aja boleh balas. Sebab benda tu bukan senang nak balas.
Bukan senang, tidak bila nak berkurang, perang pun nak jadi supaya kecuali tempat-tempat tentu sekarang ni, macam di Syria, macam di Yaman sekarang ni, teruk di Yaman paling teruk sekarang ni, ya, cukup teruk betul-betul, ya. Tu ya, dia contoh. Yang kedua, orang yang menjaga perbatasan, dengan menjaga perbatasan tadi ini dia terkorban, mati, kena tembak, kena bunuh di pihak musuh. Nampak tak? Jadi kematian dia tadi ini boleh menebus segala budi baik bapa dan ibu dia. Jadi bukan senang nak kena mati baru boleh tebus. Tu tinggi dah tempat perbatasan ni, dia punya nilai cukup tinggi, tuan-tuan, daripada segi dia bersudut pandangan daripada pandangan sudut Islam lah. Baik. Syarat wajib dan syarat sah haji ni kita baca adalah syarat-syarat sah haji adalah waktu pelaksanaan ibadah haji dan beragama Islam bagi pelaksanaannya. Kerana itu hukum ibadah haji yang dilakukan oleh anak kecil adalah sah, sebab dia punya syarat Islam. Itu paling penting. Paling penting Islam nombor satu. Anak yang sudah mumayyiz boleh berihram sendiri. Mumayyiz, belum baligh, dia punya ihram sendiri, tak payah mak bapak dia niat kat dia. Sementara itu anak yang belum mumayyiz diihramkan oleh walinya. Walinya pun melakukan ihram untuk anak itu, yang itu semua perbuatan dilakukannya untuk dirinya sendiri. Jadi bapa ataupun wali dia ataupun wasi dia, ya, akan bawa budak tu, niat untuk budak tu semualah. Jadi budak tu dapat pahala sunat. Bukan wajib lah, sunat. Waktu ihram haji adalah bulan Syawal, Zulkaidah. Dia panggil Zulkaidah ni bulan tu orang duduk di rumah. Maka'at, duduk, tempat duduk, ya. Zulkaidah tu maknanya kata orang Arab ketika itu di Hijaz akan duduk di rumah, tak keluar gaduh lah. Pasal nak bagi laluan kepada para jemaah haji, nak buat kerja haji, maka masuklah Zulkaidah tu dalam bulan haram. Nampak? Bulan haram, ya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan. Jadi semata-mata Allah Ta'ala jadikan Zulkaidah itu bulan duduk di rumah kerana untuk memberikan laluan kesempatan kepada para berjemaah di seluruh dunia datang ke Mekah. Apa jemaah kita jauh duduk rumah sekarang. Ni orang nak bekerja haji. Itu contoh dia. Zulhijjah lagi diharamkan. Muharram pasal orang tak nak balik. Ada bekerja haji, mau nak balik. Apakah nak balik, biar mereka balik dengan aman, jangan pergi kacau. Jadi bulan Muharram tu jangan gaduh, bukan boleh bergaduh. Nampak? Itu hikmah dia. Kemudian bulan Rajab, kerana nak sebut Ramadan, orang nak puasa. Nampak? Jangan pergi kacau, apa duduk serak-serak. Jadikan haram, jangan bergaduh. Bulan Rajab duduk di rumah. Sya'ban sebab bulan tu kita kena pertingkatkan amal ibadat kita sebagai persediaan untuk masuk Ramadan. Itu perbezaan saya kata tadi. Dan 9 hari pada Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada hari nahar Zulhijjah, masuk subuh habislah. Dia punya miqat zamani dia panggil. Ya, masuk subuh pagi raya haji itu selesailah sempadan habis pada masanya, dia panggil miqat zamani. Habis, ya. Barang siapa yang berihram untuk haji di luar waktu tersebut, maka itu adalah umrah. Kalau niat haji juga jadi umrah, tak jadi haji dah. Hal itu kerana sepanjang tahun adalah waktu umrah. Umrah ni 365 hari. Tak ada masa cuti, ya. Hari orang buat kerja haji pun kita boleh buat umrah. Hari mengukuf di Arafah pun kita boleh umrah. Hari tasyrik orang korban pun kita boleh umrah. Jadi umrah ni 365 hari. Tak ada satu hari pun yang ditegah. Berbeza dengan haji, ya. Itu beza ada sikit lah. Syarat terlaksananya haji sebagai haji Islam ada 5. Islam kemerdekaan, bukan budak lah, mesti merdeka. Islam merdeka, kebaligan, baligh, dia buat kebaligan, baligh, dan akal dan waktu. Akal ni maknanya kata dia berakal, dan balik waktu ni masuk juga dalam istita'ah, tak masuk dalam syarat sah haji mengikut ulama-ulama mu'tabar kecuali mazhab Maliki, ya. Jadi mazhab yang 3 lagi tidak masukkan waktu sebagai syarat. Hanya masukkan sebagai istita'ah, kemampuan. Nak buat kerja haji kena cukup masa lah. Tak cukup masa buat kerja haji lah. Dia kena bagi masa yang cukup dia buat kerja haji. Apabila anak kecil atau budak melakukan ihram
Lalu mereka balik atau dimerdekakan di Arafah atau di Muzdalifah dan kembali ke Arafah sebelum fajar terbit, maka hukum haji keduanya adalah sah sebagai haji Islam kerana esensi haji adalah hukum di Arafah. Ini hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Keduanya pun tidak wajib untuk bayar dam kecuali seekor kambing, sembelih kambing lah sebagai kawannya. Maka jadi ini hanya sebagai kambing untuk disembelihkan. Itu saja masalah, sebab daripada gunting rambut awal. Jadi pada segi sah haji mereka katalah yang masa mereka masuk ke Arafah tu, mereka belum balik lagi lah. Masuk Arafah tu belum balik lagi. Elok-elok masa nak berangkat, jatuh matahari antaranya ataupun sebelum subuh besok pagi itu 10 Zulhijjah, mereka jadi balik. Kata jadi besar, anak terona jadi anak terona ataupun jadi anak darah. Masa tu jadi mereka tepas itu Muzdalifah lah. Di Muzdalifah mereka kena patah balik di Arafah. Nampak tak? Patah balik. Kalau mereka Muzdalifah mereka kena kembali balik Arafah, dan masa tu mereka sah haji Islam, tak payah buat haji lagi. Nampak tak? Tapi kalau dia balik ke Malaysia, dia balik keluar daripada Muzdalifah, dia turun ke Mekah, tak ada pahala, sebab dia meninggalkan Arafah sebelum subuh. Kalau lepas dia tinggal Arafah sesudah subuh, kemudian sudah dengan syarat tu, dia punya kupasan tu, sesudah subuh baru dia keluar dari Arafah, dia masuk Muzdalifah, ketika itu dia dah balik, maka dia boleh patah balik ke Arafah, hijau asal Arafah. Nampak dah? Maka itu dia dapatlah dia punya haji Islam, haji yang wajib ataupun haji yang rukun. Itu maksudnya. Baik. Keduanya pun tidak wajib untuk bayar. Syarat-syarat itu juga berlaku bagi terlaksana umrah sebagai fardu Islam. Samalah umrah dan juga haji lah. Umrah yang pertama kali yang dibuat oleh orang ni, semua hukum dia adalah wajib, bukan sunat. Umrah yang pertama kali. Kebanyakan kita faham untuk umrah mula itu sunat, pasal dia belum haji lagi. Orang belum haji buat umrah dia kata sunat. Tak betul ya. Umrah yang pertama kali yang kita pergi itu, umrah yang mula tu wajib aini, bukan wajib kifai. Tidak. Maka tu nak kena belajar semua subuh lah. Tahu hukum hakam dia, sedok belok apa semua, baru dia umrah. Jangan pakai main serbu je. Nampak tak? Dia perlu ingat sunat. Pasal kan dia belum haji lagi. Belum haji lagi. Ada pula yang larang, jangan pergi umrah lagi, hang tak buat haji lagi. Dua-dua tak kena. Yang bagi larang pun tak kena, tak faham. Yang kena larang pun tak faham. Nampak tak? Jawab dia, pertama kali umrah yang dibuat walaupun dia belum haji, umrah itu adalah wajib aini. Kita kena faham tu. Kita kena buat semua-semua. Faham? Baik. Syarat terlaksananya haji sebagai ibadah sunnah bagi orang yang merdeka, yakni baca bukan budak-budak lah. Orang yang merdeka lah. Dan balik adalah terbebas dia daripada kewajiban haji Islam dengan haji sebelumnya. Lalu haji qadha bagi orang yang haji rosak ketika menjadi budak. Lalu haji nazar. Lalu haji untuk mewakili orang lain. Ni kita hukum haji sunat. Macam mana jadi haji sunat ni? Haji diwajibkan semua hidup sekali. Betul tak? Kita faham. Nak faham ni apa dia tulis ni, kitab ni. Haji ni wajib sekali semua hidup. Jadi kalau nak buat haji yang kedua baru jadi sunat. Haji yang kedua sunat lah. Jadi maka dia kata syarat nak haji sebagai ibadah sunat bagi orang merdeka. Orang yang merdeka dan balik bebas daripada kewajiban haji Islam. Apabila dia buat haji Islam yang pertama, dia ni merdeka, bukan abdi, bukan hamba. Orang yang merdeka, sebab syarat sah haji itu mesti orang yang merdeka. Jadi dia ni merdeka, buat kerja haji, dah habis kerja haji Islam. Haji yang pertama kita panggil haji Islam. Haji Islam tu kerana dia rukun, itu panggil rukun Islam. Haji rukun Islam tu panggil haji Islam, bukan haji ziarah, haji Islam. Jadi lepas haji Islam, haji-haji yang datang kemudian daripada itu semua hukumnya adalah sunat, tak wajib. Tapi sunat pada segi hukum dia saja. Pelaksanaan haji dia mesti sama, tak ada beza. Bukan kata sunat boleh buat lebih kurang. Jangan faham begitu pula lah. Yang sunat tu pun sama juga daripada segi pelaksanaan dia, kaifiat dia, pantang larang hukum dia, ihram dia, semua sama, tak ada beza. Darjat dia saja dia sunat, dia bukan wajib. Pasal kali kedua. Yang kedua dia kata tadi ini
haji qada. Orang ada haji qada kerana haji mula tu rosak. Haji Islam dia pergi buat haji Islam tu rosak, batal kerana mungkin dia bersatu sebelum tahlul yang kedua. Tahlul yang pertama, sebelum tahlul yang pertama, silap sebut tadi. Sebelum tahlul yang pertama dia bersatu, maka batal dia punya haji. Wajib qada. Laki-laki kena bayar unta, perempuan tu qada haji saja. Laki-laki qada pun kena, unta pun kena. Dua-dua. Ataupun dia murtad, dua tu je nak jadi rosak haji dia. Dia murtad, habis dia punya amal ibadat semua habis, nampak tak? Maka dia wajib qada. Jadi makna kata lagi dia tak tunai qada, tak boleh buat haji sunat ke? Dia kena qada dulu haji dia, baru yang berikut, baru buat haji yang berikut, dipanggil haji sunat. Yang ketiga, haji nazar. Ada orang nazar, belum di Mekah nazar dah, nampak tak? Belum di Mekah nazar dah. Aku dapat ini, aku dapat dia rumah, dia sawah, dia apa-apa. Aku nak, wajib bagi aku satu haji, nampak tak? Jadi haji nazar tu. Jadi orang ni pun tak boleh buat haji sunat. Dia kena buat haji nazar dulu. Jadi hukum dia macam mana? Hukum dia menunaikan haji Islam dulu. Bukan pergi buat haji nazar. Dia kena tunai haji Islam dia dulu. Habis haji Islam, baru pula buat haji nazar. 2 kali wajib aja dah, nampak tak? Kali ketiga baru jadi sunat. Haji yang ketiga tu baru jadi sunat. Itu masalah yang faham tadi ni. Jadi jangan dulu nazar, belum haji lagi jangan dulu nazar, buat kerja haji dulu. Nazar dan lain lah. Nazar benar-benar yang lala ni pula nanti haji pun susah. Di nazar pula jadi masalah. Nanti hamba mentabung haji, aku dah nazar pun jadi tak dibuat apa ya. Kalau dulu dia bagi prioriti, dia bagi keutamaan. Sekarang tak, sekarang keutamaan. Kita dulu nak buat badan haji pun tabung haji bagi pergi dulu. Dah buat badan haji. Saya dah nak badan, nak buat badan ni. Minta tuan tolong dulu saya nak pergi haji tahun ni. Dia bagi kota. Lagi tak boleh dah. Baik. Setelah itu haji sunat, urutan ini harus dipatuhi dan haji tidak terlaksana kecuali seperti ini meskipun dia meniatkan dengan sesuatu yang lain. Itu. Syarat wajib haji kemerdekaan dan kemampuan istita'ah. Barang siapa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji, dia juga wajib untuk melaksanakan umrah. Jadi dua-dua wajib buat. Orang yang wajib haji, wajib umrah. Kecuali umrah yang dilaksanakan pada pertama kali, wajib dia dah buat lah. Contoh macam orang buat haji tamattu' lah. Dia lepas dia bawa umrah lah, berapa lama ke pula, dia pergi buat haji lah, dapat peluang pergi buat haji. Jadi dia pilih nak buat haji apa? Haji tamattu'. Maka orang ni umrah haji itu jadi wajib, umrah itu jadi sunat. Sunat muakkadah, tak jadi wajib kadang-kadang. Nampak tak? Sebab haji mula yang umrah tu dia dah buat dah. Orang umrah mula tu dia dah buat dah. Jadi hak wajib tu dah gugur. Kalau dia tak buat umrah, makna kata haji itu tak jadi tamattu', jadi haji mutlak, the only haji. Tidak ada umrah. Korang lah dia punya susut pahala dia. Baik. Jadi maka dia kata musannif, barang siapa memiliki kewajiban melaksanakan haji, dia juga wajib melaksanakan umrah. Barang siapa yang ingin masuki Mekah untuk berkunjung atau berdagang, ini masuk ziarah atau nak pergi menjaga, sementara dia bukan seorang pencari kayu bakar. Bukan kena mencari kayu. Kalau tuan tu mencari kayu, dicerita dulu lah. Ni tak ada lah. Mana mencari kayu lagi lah. Nampak? Kena katukkan kayu ada. Nampak? Mencari kayu tak ada lah ni. Jadi pendek kata, barang siapa yang masuk ke Mekah berkunjung atau berdagang sementara dia bukan seorang pencari kayu bakar, maka dia harus berihram. Kecuali kalau dia masuk tu kerana mencari kayu. Tuhan dia suruh mencari kayu, hampir masuk Mekah mencari kayu lagi mai. Jadi orang ni tak payah ihram lah. Dan hukum ni yang kita pakai pada petugas-petugas haji lah. Petugas-petugas haji ni kadang nak hantar jemaah Mekah Madinah ya. Seorang petugas kadang-kadang tu nak pergi Madinah 3-4 kali. Dia hantar orang. Jadi orang ni dikecualikan daripada ihram. Dia masuk tak ihram balik dan tidak ada tawaf qudum, dia keluar pun tidak ada tawaf wida. Itu tambah sikit lah. Lepas hukum betul lah. Jadi dia kata
sebab dia keluar ada urusan yang dia kena buat. Itu dia. Ini kena juga tu kena faham tu. Dia jangan petugas-petugas baru-baru ni tak tahu Ustaz, saya hantar jemaah pergi Mekah ni, nak hantar jemaah pergi Jeddah, nak hantar jemaah pergi Madinah, nak hantar jemaah pergi Jeddah, saya kena tawaf tidak tak? Hang nak balik ke hang bertugas kan? Bukan nak balik ni, hang pergi bertugas, hang balik pun bertugas. Maka tu tak payah tawaf tidak, dan tidak ada tawaf kudum. Dia keluar sebagai tugas. Nampak? Itu kecuali kita pakai hadis ni ya. Hadisnya dia dalil. Tu tu rujukan dia kita faham baik. Jadi maka kata musannif, kemampuan ada dua jenis. Jenis pertama istita'ah. Kemampuan tu dipanggil dalam bahasa Arab istita'ah. Ada dua jenis. Pertama, kemampuan untuk melaksanakan haji secara langsung. Ini terwujud melalui, pertama dia kata orang yang buat kerja kita panggil kata istita'ah ni kuasa dengan sendiri. Itu nak faham tak? Yang mula ni kemampuan dua jenis. Jenis pertama, kemampuan untuk melaksanakan haji secara langsung. Ini maknanya kuasa dengan sendiri. Dia sendiri sampai Mekah. Dia sendiri walaupun dalam keadaan uzur, dia sampai. Pakai tongkat ke, pakai apa-apa, dia sampai sendiri. Dia boleh sampai sendiri ke Kaabah Al-Musharrafah, boleh sampai sendiri ke Arafah. Nampak untuk haji. Ini orang panggil kata kuasa dengan sendiri. Di sini sebut haji secara langsung. Ini terwujud melalui kesihatan jalan dilalui, al-aman, subur ni sihat afiat lah. Subur ni sihat afiat, tak ada masalah, tak ada penyakit, tak ada apa-apa kronik yang mengugat dia, dan bukan merupakan lautan berbahaya. Nampak tak? Dulu naik kapal tak abang terbang ni. Kitab ni tulis masa naik kapal. Hampir dengan kita ni dah 800 tahun dah kitab ni. 800 tahun dah kitab ni. Jadi mengata dapat tidak? Dia kata tadi ini masa tu orang naik kapal, tidak ada bahaya dengan kapal. Sekarang kita tambah kapal terbang Kedua, ketiga, memiliki biaya untuk berangkat dan pulang ke negerinya serta nafkah bagi orang-orang yang harus nafkahi selama rentang waktu itu setelah membayar hutang. Hutang dia kena bayar, personal loan bayarlah. Hutang-hutang berkala tak bayar hutang berkala, hutang rumah 25 tahun nak tunggu habis 25 tahun pergi Mekah mana macam minta maaf cik, saya tak pergi Mekah lagi, hutang rumah tak habis. Berapa lama? 25 tahun. Hang mati begitu lah. Tak gitu lah. Mana mai dulu kan? Hidup kan mati mari dulu kan? Itu nak faham. Bagi hutang berkala tak masuk lah. Saya ada hutang kereta. Cik, hutang kereta berapa? 5 tahun, 6 tahun. Tak ada masalah. Hampir Mekah dulu. Itu je lah. Bank pun tak tanya. Hampir Mekah ke tak? Dia mau hang tak ambil duit bulan-bulan masuk je lah. Tak itu hutang berkala. Dia panggil tak masuk lah. Kita tambah sikit lah. Kita faham. Dia kata friendly loan. Hutang kawan, hutang kedai, hutang roti canai. Nampak? Hutang roti yang gali. Yang tu kena bayar lah. Yang tu kena bayar lah. Yang tu tak boleh lah. Hutang ikan. Orang menjual ikan di rumah. Tu. Semua tu hutang secara persahabatan ataupun kawan, maka dia kena bayar lah. Yang tu kena bayar dulu. Itu masuk hutang ni. B. Dan lagi kata sini, secara bayar hutang serta mendapat perbekalan dan transport. Ada transport. Kita hari ni adalah kapal terbang bapak duk tunggu ni. Bapak nak kapal terbang duk tunggu. Tu dia. Sebelah abang tu ni yang hantar buat dia buat kapal terbang bapak duk tunggu. Tu dia. Sampai boleh kata betul lah. Hebat semua. Ni punya keadaan tu. Jenis kedua ni dia tak mampu lah. Dia tak boleh pergi lah. Adalah uzur dia yang tak dapat pergi. Tapi dia kena upah orang buat kerja. Nampak? Kalau dia ada duit yang cukup, wajib dia kena lantik satu orang sebagai wakil. Nampak tak? Untuk mengerjakan haji bagi diri dia. Ini tak ada pengecualian. Nampak tak? Saya dapat peluang ni 2 kali. 2 kali ada orang bagi kat saya. Dalam 2 tahun saya buat kerja haji, orang panggil saya untuk tanggung dia lah. Dia tak boleh pergi, suruh tanggung dia. Dia salah seorang ni, dia polis, pegawai polis, jawatan tinggi lah. Polis, jadi pasal nak jadi penyakit. So, saya kata apa? Tuhan nak tak ada penyakit ni, nak jadi cerita. Dia jadi satu penyakit, dia tak macam Parkinson. Kemudian badan dia bongkok teruk. Bongkok teruk macam orang duk rokok. Dia berjalan dengan orang rokok. Nampak
Itu pun dalam jalan dalam orang rumah. Saya pun terkejut sebab dia pegawai tinggi. Saya kenal awal di Pulau Pinang, kemudian dia berhijrah ke tempat lain. Saya Ustaz dia kata, betul je lah, tak percaya pergi tengok sendiri. Tapi syarat kita nak buat uji ni kepada orang ni, kena pergi tengok dia dulu. Betul ke keadaan dia tu. Kemudian dia kena lafaz serah wakil zimah kepada kita. Nampak? Tu nak. Itu satu. Yang kedua, seorang perempuan lah yang terlalu uzur lah, 80 lah. Tak boleh pergi mana, duduk merangkak dalam rumah lah nah. Tu nak makan kena suap. Ini pun dia ada duit. Orang ada duit ringgit, ada. Dan tabung haji semua ada. Dia kena lantik lah satu orang. Orang tu dia lantik. Maka itulah yang kata tadi ini. Jadi kedua, kemampuan orang lemah akan hartanya untuk menyewa orang agar berhaji baginya. Setelah orang sewa itu berhaji untuk dirinya sendiri. Syarat orang nak berhaji itu mestilah dia dah berhaji dah. Orang yang kita nak buat kat dia tu, kita ni dah haji, baru boleh buat kat dia. Kalau kita belum haji, tak boleh. Haji Islam kita tak lepas lagi. Kita kena lepas kita punya haji Islam, baru kita boleh buat haji kat dia. Nampak? Itu ceritanya. Setelah orang sewa itu berhaji untuk dirinya sendiri. Apabila seorang anak menawarkan ketaatan kepada ayahnya yang memiliki penyakit kronis, maka dengannya yang sah menjadi mampu. InsyaAllah silakan muazzin memandangkan azan, silakan.
Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Ya, apabila seorang anak menawarkan ketaatan kepada ayahnya yang memiliki penyakit kronis, maka dengannya sang ayah menjadi mampu. Seorang ayah yang tak dapat bekerja haji kerana ada penyakit yang berat kronis, maka si anak tolong buat haji ke bapa dia. Iaitu anak tu melaksanakan haji buat bapa dia, maka taksir haji itu telah terlepas, bapaknya dapat haji itu artinya menanggung sebagai badal. Ya, dipanggil ma'dub, dan istilah fiqh dipanggil ma'dub. Badal ma'dub iaitu menanggung haji orang yang hidup, itu ma'dub nama dia ya. Kalau biasa kita panggil badal hayah atau badal orang yang dah meninggal. Kesalahan haji boleh ditunda setelah adanya kemampuan daripada pihak akan melaksanakan ibadah itu, dengan syarat bahawa ia menjadi orang yang baik hingga akhir hayat. Haji ini boleh tunda ya, tapi jangan lebih daripada 5 tahun mengikut pada hadis baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu mampu, dia mampu, boleh buat kerja haji, mampu, ada duit, ada masa, ada kesihatan, ada transport, ada makan minum semua tanggung, tapi dia tak mau pergi lagi, boleh tangguh sampai 5 tahun. Tapi dalam masa tu, sementara dia belum buat haji itu, maknanya dalam masa dia belum haji itu, dia kena jagalah akhlak dia, ibadat dia, iman dia, jagalah tu perlu menjagalah dia hingga akhir hayat. Kalau tak mampu sampai ke hayat tu lain lah. Tapi kalau dia mampu, dia boleh tangguh sampai paling lewat 5 tahun. Kalau lepas 5 tahun tu dia tak buat juga, maka apa-apa juga kebajikan, kewajiban yang dia buat tidak diberikan pahala oleh Allah. Nampak tak rugi? Ya, apa-apa nanti lepas 5 tahun tu dia buat ibadat apa pun tidak berpahala. Kerana dia dengan sengaja telah meninggalkan kewajiban rukun yang penting, sedangkan dia mampu. Itu nak kena jaga si hukum tu lah. Kadang-kadang anak tu dia tangguh 5 tahun pasal tanggung bapak dia Mekah dulu. Dia simpan duit di Mekah, bapak dia belum beli. Jadi dia tangguh 5 tahun untuk bapak dia, nampak? Sementara dia tu lain lah. Itu kata hukum boleh tangguh ya. Satu ibadat yang boleh ditangguh kerana beri kesempatan kepada ayah dia. Nak tunggu ayah dia sampai pada muda, ayah dia belah dia pak ni, tak ada peluang nak simpan duit. Dia pakai naik bersekat nak kerja naik motor ya, tak ada kesempatan nak simpan duit. Maka si anak tadi bila dah ada kewajipan, dah ada RM2, dah ada kemampuan, tanggung bapak tu dulu. Tidak hantar bapak, serang bapak, bapak ni duit haji, bapak pergi dah buat kerja haji dulu. Itu cantik ya, anak yang salih nama dia. Boleh ya. Jadi anak tu kena tangguh lah, nak simpan duit pula mungkin 4-5 tahun pula. Ini satu kelepasan yang istimewa lah. Wallahu a'lam. Baik. Dan lagi kata musannif di sini, jangan sampai dia bertemu dengan Allah besok belum buat haji lah. Itu kena jaga. Tangguh, tak pergi terus. Bertemu dengan Allah sebagai seorang pendurhaka. Itu dia lah. Dan ada hadis yang mengatakan dia boleh mati secara Yahudi, dia boleh mati secara Nasrani. Maknanya kita tak ada masalah. Nak mati secara Yahudi pun boleh, nak mati secara Nasrani pun boleh. Sebab dua puak ni lah yang tidak mengakui kewujudan Kaabah Al-Musharrafah di Batam Nabu ada sampai hari ni. Nampak tak? Dia orang arah terus kepada Masjidil Aqsa ya. Dia tak terima Kaabah itu sebagai Baitullah. Baitullah yang kita gunakan sebagai kiblat sembahyang. Maka itu orang tak buat kerja haji ni, tak mau buat kerja haji, seolah-olah macam dia tidak iktiraf kewujudan Kaabah itu sendiri. Semua macam sekarang ni Yahudi tu sebab jadi ni bila kita sampai rukun Yamani, kita sunat istilah ataupun kita sentuh dengan tapak tangan kita, bukan kucuk sentuh dengan tapak tangan kita, ataupun kita hanya isyarat saja. Ini nak menafikan, menolakkan daripada persamaan dengan golongan Yahudi Nasara kerana tidak menerima kewujudan Baitullah sebagai Kaabah. Nampak itu kenyataan yang patut kita terima. Baik. Kewajiban haji, rukun haji ada 5: ihram, tawaf, sa'i, ukuf di Arafah, mencukur rambut menurut satu pendapat lah.
Cukur rambut ni semua terima, yang tak terima pada mazhab yang pada Imam Maliki tak terima. Adapun rukun umrah sama dengan rukun haji, kecuali ukuf jika salah satu rukun tidak dilakukan, haji seorang tidak sah. Kewajiban haji yang dapat diganti dengan dam ada 6. Pertama, ihram di miqat. Ihram di miqat, orang yang meninggalkan harum bayar dam berupa seekor kambing. Kita kena niat di miqat, tak niat tempat-tempat yang dia bataskan, kita kena niat lah. Contohnya macam kita di Malaysia ni, kita kalau Malazil ataupun Bir Ali atau Yalamlam kapal laut, ataupun Zatul Irqin, ataupun Juhfah. Itu tempat-tempat yang merupakan sebagai miqat haji. Bila kita lalu arah tu, sumpah tempat-tempat ni kita kena berniat ihram di situlah. Itu contoh. Kedua, melempar jamrat. Melempar jamrat ni menurut kesepakatan ulama, orang yang tidak melempar jamrat harus bayar dam. Jamrah ni sebab masuk wajib, dia tak masuk rukun haji, masuk wajib haji. Jadi kalau kita tak lontar, maka kita boleh bayar dam lah. Dia buat 5 rukun dia. Dia pergi Arafah, dia tawaf, nampak tak? Dia pergi dia niat di miqat, ataupun dia tak niat, dia tak niat di miqat, dia niat lepas daripada miqat, ataupun kemudian dia pergi ke Arafah, kemudian dia pergi ke tawaf dan sa'i, dia gunting rambut, semua pakai seluar negeri. Sudah, saya tambah sikit, tak pakai ihram. Haji dia sah haji dia, tapi kena bayar 6 ekor kambing. 6 ekor. Nampak tak? Kalau sengaja berdosa, tak ada mabrur lah orang ni. Sebab dia buat rukun saja. Nampak tak? Macam kita sembahyang, Allahu Akbar, niat, berdiri, rukuk, baca Fatihah, nampak tak? Bacaan semua tak baca. Alhamdulillah, subhana rabbil azim tak baca. Tahiyat awal pun tinggal, tak buat. Bangkit diri terus. Tak ni baca tahiyat, nampak? Terus bagi salam yang pertama, keluar. Sah yang sah. Nampak? Betul. Macam haji baru tu lah. Dia niat haji, lepas daripada miqat pula tu. Sampai di Jeddah boleh niat. Pergi dengan pakai bush jacket, pakai coat ke, pakai apa ke, sampai di Jeddah niat haji. Kemudian lepas tu duduk di Mekah, dia tak ada tawaf wudu apa pun, dia tak tahu. Nampak? Dia tak buat apa, cuma dia pergi tawaf umrah lah. Pasal kena buat umrah, dia tawaf umrah. Pakai surat, pakai negeri, tawaf umrah, tak pakai ihram. Tang tu sah dia tengok kambing lah. Nampak? Tengok kambing dah kenal tu, sebab dia pakai pakaian yang berjaya. Tu nampak tu? Habis itu tunggu sampai 9 Zulhijjah, pergi Arafah, pakai negeri juga, pakai baju jaket apa semua. Orang pakai ihram, nampak tak? Dia dapat haji, tapi dalam keadaan dia kena keluar sekor kambing lagi. Nampak tak? Pakai, sebab tidak pakai ihram. Kemudian Muzdalifah tak pergi, dan dapatkan sekor kambing lagi. Kemudian pergi ke ke Mina. Nampak? Mina pun dia tak pergi. 3 hari Mina tak pergi. Nampak? Cukup malam 10 malam 3 jam, pukul 12 dia gunting rambut. Lepas gunting rambut, gunting turun rukun, terus dia pergi Mekah. Nampak? Terus pergi Mekah, dia pergi tawaf haji, dia pergi sa'i. Nampak? Naik kapal terbang balik Malaysia. Sah haji tu. Tapi nak ikut kami berdosa. Ni ada orang buat ni, tu saya cerita. Pasal ada orang buat, saya cerita. Dia panggil kami nanam tu turun. 8 orang pun duduk depan dia, saya seorang depan dia. Nampak? Dia tanya kami dulu. Nampak? Kami jawab. Kalau begitu dia kata 6 ekor tambah sekor lebih dia makan dia lah. 7 ekor. Hebatlah. Tidak lah. Tu. Jadi maknanya kata satu perkara yang kita kena ambil. Faham? Baik, sambung. Ya. Jadi makanya tadi ini dia kita bayar dam. Pertama, ihram demikian, orang meninggalkan harum bayar dam berupa seekor kambing. Kedua, melempar jamrah. Menurut sepatan ulama, orang yang tidak melempar jamrah harus bayar dam. Ada bertahan di Arafah sampai matahari terbenam, mabit bermalam di Muzdalifah. Nampak tak? Ya, mazhab Syafi'i sunat masuk maghrib.
Jangan sebelum maghrib keluar, sunat masuk maghrib. Kalau sebelum maghrib dia keluar, tak kena kambing, tak kena hanya pada mazhab Hanafi. Jadi dia kata kalau kita keluar sebelum maghrib, kita pergi daripada Arafah, hilang dia punya fadilah. Afdal masuk maghrib, bagi jumpa malam sikit. Maghrib tu malam lah, mau jumpa malam sikit baru kita keluar. Ada kita lepas maghrib baru kita keluar, tak berhenti bawa kita keluar lepas maghrib. Nampak tak? Dia nak kita ada malam sikit. Mazhab Syafi'i dia suruh rasa malam sikit. Arafah tu masuk malam sikit, wukuf tu. Jadi makanya ini tak kena dam lah. Kalau kita keluar awal tak kena dam. Mabit malam Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada', tawaf wida' boleh, wada' boleh. Wida' secara bacaan Hijaz, orang Mesir baca dengan wida', kalau orang Iraq baca dengan wada', ya. Dia punya logat, tidak masalah. Boleh ditinggalkan dengan berbayar dam, ya, boleh. Tawaf dia tak mau tawaf wida', bayar dam kambing seekor. Ya, nak keluar balik terus. Ya. Ini menurut salah satu kedua pendapat lah. Sementara itu menurut pendapat kedua, pembayaran dam dalam saat ini merupakan satu anjuran. Ini pendapat di mazhab mazhab Maliki. Maliki dia ringan sikit, sebab haji ni banyak dia ringan. Baik. Jenis-jenis haji dan umrah. Senang laju kita cakap. Ifrad merupakan jenis haji atau umrah yang paling utama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ifrad ni adalah hadis yang paling utama. Caranya adalah dengan mendahulukan haji saja. Setelah itu selesai. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ini keluar untuk menuju tanah halal dan berihram untuk umrah. Tanah halal yang paling utama untuk ihram ialah umrah adalah Ji'ranah. Mula-mula Ji'ranah 25 km, kemudian Tan'im 3 km, kemudian Hudaybiyah 27 km. Shumaisi nama baru dia. Hudaybiyah itu nama baru, Shumaisi. Nama lama Hudaybiyah. Ya. Orang yang berhaji ifrad tidak wajib membayar dam kecuali apabila dia mau melakukannya dengan sukarela. Nampak tak? Itu dia tak payah keluar dam lah. Kalau nak bagi pun dia bagi dengan sukarela lah. Boleh lah dam tu. Ini tidak diwajibkan. Kedua, qiran. Caranya adalah dengan mengumpulkan antara haji dan umrah dengan mengucapkan labaika bihaji wa umrah. Niat haji boleh, ihram haji boleh, ya. Labaika bihajj wal umrah, cukuplah. Nawaitul umrah lah, nawaitul hajj, nawaitul umrah, kita nak niat labaika bihajj wa umrah pun dah boleh. Masuk dah niat. Nabi niat betul lah. Dengan ucapan ini dia telah berihram untuk haji dan umrah dan cukup baginya untuk melaksanakan amalan-amalan haji saja. Tak payah buat umrah lah, sebab umrah tersimpan dalam haji secara nama saja, pada perbuatan tidak ada. Umrah tercakup dalam haji, sebagaimana wuduk tercakup dalam mandi besar, mandi hadas besar. Hanya saja apabila dia melaksanakan tawaf dan sa'i sebelum wukuf, sa'i dia dihitung sebagai salah satu amalan haji dan umrah, sementara tawafnya tidak dihitung kerana syarat tawaf fardu dalam haji adalah harus dilaksanakan setelah wukuf. Kalau dia tawaf juga, tawaf haji dengan tawaf umrah buat awal. Belum pergi Arafah dia pergi tawaf haji, tawaf umrah. Sebelum dia buat tawaf haji dan sa'i haji, sebelum wukuf dia tawaf haji, dia sa'i, dia sa'i, baru dia pergi umrah. Apa yang sah? Yang sah dia punya sa'i dia punya tawaf tidak. Tapi dengan syarat dalam mazhab Syafi'i, orang ni kena tawaf qudum dulu, kena ada tawaf juga, walaupun tawaf tu sunat. Nampak kena ada tawaf juga. Kalau dia tak tawaf, sa'inya tidak sah. Sa'inya tidak sah. Tu dia tak tambah dah ni, dan tak masuk dalam sikit. Baik. Imam Ghazali ni dia ada masuk sedikit faham Hanafi, dia masih terikat lagi dengan beberapa perkara Hanafi. Jadi mazhab, walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi dia ada masuk juga faham Hanafi, macam wuduk basuh tengkuk. Kalau tengok dalam Ihya Ulumuddin, bab wuduk ni disuruh basuh tengkuk. Itu mazhab Hanafi. Syafi'i tidak ada. Ya, Imam Nawawi kata ada merupakan sebagai satu makruh yang keji, dia kata. Nampak? Imam Nawawi kata makruh yang keji, basuh tengkuk. Jadi mazhab Syafi'i tidak ada basuh tengkuk, sapu kepala. Tapi Imam Ghazali suruh sapu tengkuk. Ini maknanya dia terbawa faham Hanafi, mazhab Hanafi, ya. Kena basuh tengkuk. Baik.
Tak apalah tu, itu ulama punya pembawaan. Baik, kita terimalah ulama-ulama kita baik. Jadi makanya dia kata ini wuduk, tangkup dan mandi hanya saja apabila melaksanakan tawaf dan sa'i sebelum wukuf. Habis kita baca itulah. Dihitung sebagai salah satu amalan haji umrah, sementara tawafnya tidak dihitung kerana syarat tawaf fardu dalam haji adalah harus dilaksanakan secara wukuf, sesudah wukuf. Orang yang berhaji qiran wajib untuk membayar dam berupa seekor kambing, kecuali apabila dia adalah orang Mekah. Orang Mekah tak payahlah. Orang Mekah tak payah, sebab dia duduk di Mekah, tempat mikat di Mekah. Ya, orang Mekah tidak wajib membayar dam kerana dia tidak meninggalkan mikatnya, berhubung mikatnya adalah Mekah. Tidak. Jadi orang-orang yang kita yang bayar dam ni dalam ifrad, dalam tamattu' dan juga dalam qiran ni, kerana melanggar miqat zamani haji. Miqat zamani haji. Tak ada masalah. Orang yang melanggar miqat zamani haji ni, baik itu dia masuk dengan umrah. Sepatutnya masuk dengan haji saja. Musim haji dia bermula daripada Syawal, Zulkaidah 10 hari, Zulhijjah kan, 2 bulan 10 hari. Dalam masa 2 bulan 10 hari itu dia kena masuk Mekah dengan ihram haji. Sebab tu musim haji. Dia masuk juga dengan umrah, nampak tak? Yang tu kena banyak dam tu. Kena banyak dam tu sebab melanggar miqat zamani. Bukan miqat makani, miqat zamani. Penduduk Mekah dia panggil miqat makani. Sebab dia tak payah pergi Birali, dia duduk dalam Mekah dah. Pasal nak banyak dah, nampak dah. Jadi kita nak masuk Mekah, dia duduk di Mekah dah, tak payah banyak. Dia baru pakai miqat makani. Kita yang masuk daripada luar pakai miqat zamani. Itu dah beza sikit tu. Nak kena faham betul yang tu nak kena master betul. Baru kita boleh faham benda ni. Begitulah. Baik. Jadi yang kata tadi ini satu di antara kewajiban kita berhubunglah dengan miqat tadi Orang Mekah tidak wajib bayar dah. Tamattu' pula. Cara melaksanakan ibadah ini dengan melewati miqat secara media umrah. Dia sampai mana-mana miqat kita sebut tadi ini pertama kali dia bermula dengan umrah sebab mengerjakan umrah dululah bagi haji tamattu'. Setelah umrah ia bertahallul di Mekah dan boleh melakukan hal-hal dilarang dan haji sampai waktu haji tiba. Setelah itu berihram untuk haji, seorang tidak boleh berhaji tamattu' kecuali dengan 5 syarat. Pertama, dia tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Orang dalam Masjidil Haram, orang dalam Mekah tak boleh haji tamattu'. Tak boleh kena buat haji ifrad. Sebab itu kita rupah haji kepada orang Mekah. Orang Mekah boleh buat semua haji ifrad, tak ada umrah. Nampak tak? Kita boleh minta lah kat dia, tolong buat umrah lah kat arwah ni. Mereka akan ehsan dia buat umrah lah. Itu dia. Itu lebih sikit mereka punya Jadi orang duduk di Mekah tu tak payah, mereka hanya buat haji ifrad. Mereka tak buat haji tamattu'. Itu dia. Seorang tidak boleh berhaji tamattu' kecuali dengan 5 syarat. Pertama, dia tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram pun adalah orang yang berada dalam jarak yang salat tidak boleh qasar dalamnya. Nampak tak? Kedua, dia mendahulukan umrah atau haji. Dia kena buat umrah dulu. Ketiga, umrahnya berada dalam bulan-bulan haji. Keempat, dia tidak kembali ke mikat-mikat haji atau ke tempat-tempat jaraknya sama dengannya untuk melakukan umrah haji. Kelima, haji dan umrahnya adalah untuk satu orang. Dengan syarat-syarat itu dia telah berhaji tamattu' dan wajib membayar dam berupa seekor kambing. Jika dia tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa selama 3 hari pada masa haji sebelum hari nahar, dan 7 hari setelah pulang ke tanah ayam. Maknanya kata dia kena ambil 7, 8, 9 puasa. Dia kena puasa 7, 8, 9. Dia tak mampu sembelih kambing, dia kena puasa 7, 8, 9. Kemudian dia balik balik Malaysia. Hari pertama, hari perjalanan lah, unrecorded leave. Hari pertama tak kira, hari kedua tak kira, 3 ke 4 kali. Hari yang kelima baru dia puasa. Dia boleh puasa 7 hari lagi. Nampak tak? Sebab hari pertama perjalanan, 3 hari tasyrik. Nampak tak? Tambah dengan 1 hari nahar, 5 hari lah.
Hari yang ke-6, hari yang ke-6 baru dia boleh buat puasa yang 7 hari yang tak buat. Jadi 3 hari buat di Mekah, 7 hari balik buat di Malaysia. 7 hari ini bermula pada hari yang ke-6 setelah balik ke Malaysia. Nampak? Jadi hari pertama tidak, kerana hari perjalanan. Hari kedua dia ambil sebagai hari nahar. Yang ketiga lagi hari tasyrik, 11, 12, 13. Jadi semua 5 hari. 5 hari jangan buat lagi. Balik relax 5 hari, boleh makan ketupat, boleh apa, boleh makan korma, mejarah apa boleh lagi lah. Hari yang ke-6 baru mula ambil puasa kerana membayar dam. Dam tamattu lah. Itu lebih sikit. Baik. Dan sebelah hari yang 7 hari setelah pulang ke tanah air, jumlah seluruhnya adalah 10 hari dia boleh melaksanakan secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah. Yang 7 hari itulah boleh buat pisah-pisah lah. Jadi haji, adapun haji yang paling utama haji ifrad, lalu tamattu, lalu qiran. Tapi haji yang paling utama sekali haji yang Nabi buat. Yang lepas ni kita buat dia. Haji Nabi buat haji tamattu, Nabi bukan buat haji ifrad. Tapi haji tamattu Nabi haji yang paling istimewa. Sebab Imam Syafi'i kata haji tamattu, satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan haji tamattu yang paling afdal. Sebab haji tamattu tu Nabi buat sendiri. Kerana Nabi buat haji sebelum musim haji Nabi masuk Mekah. Nampak tak? Jadi Nabi masuk dengan umrah. Dia masuk dengan umrah. Lepas Ramadan Nabi keluar. Nampak tak? Keluar pergi ke Mekah, Nabi niat umrah. Umrah yang Nabi niat itu sebelum Syawal. Nampak tak? Sebelum Syawal. Sebelum Syawal. Jadi Ramadan Nabi puasa di sana. Nabi puasa di sana. Ramadan ya. Jadi maknanya kata Nabi buat umrah dulu sebelum masuk musim haji. Musim haji Nabi tak balik, Nabi ada di Mekah menunaikan haji wada' tadi. Nampak? Jadi bila duduk dalam Mekah terus niat haji lah. Dengan sendiri haji Nabi tamattu dan tidak kena dam. Kita pun kalau buat kita kena orang puasa dulu kan. Ada orang puasa Ramadan, nampak tak? Dia pergi puasa Ramadan tak balik. Habis puasa Ramadan terus duduk di Mekah, ya, tunggu sampai apa? Sampai Syawal, lepas raya baru balik. Nampak tak? Itu dia. Jadi ada setengah tu dia tak balik lepas raya, dia tunggu buat haji. Jadi haji pencuri nama dia. Tahu dia apa? Dia pergi dengan visa umrah, bukan pergi visa haji. Jadi tengok polis lari. Ada jemaah tengok sembang dengan saya. Dia macam buat polis lari. Saya tunjuk pasal apa dia lari. Rupanya tengok hak pakai kamera tu kan. Saya jumpa dia pasal bantal lari. Dia kata saya masuk Ramadan Ustaz pakai visa umrah, kami tak balik, kami duduk di Mekah. Kami dia buat haji terus. Masuk mana-mana, masuk 9 Dzulhijjah kami pergi Arafah terus niat haji masuk Arafah. Niat di hotel depan niat haji terus masuk pergi Arafah. Ambil haji. Nampak tak? Tengok polis lari. Hukum dia apa tadi ni? Haram hukum dia. Kerana kita telah menyalahi peraturan negara lain. Wajib kita kena taati undang-undang peraturan satu negara yang kita pergi. Nampak tak? Itu dia nah. Jadi makna kata kita dah buat satu kesalahan, maka itu adalah dosa. Sebab Nabi katakan fal ismu ma haka fi nafs wa tarada fi sadr wa karihta ayata li alaihi nas. Nabi kata, nak tahu dia apa dosa tak dosa, pertama sekali kamu buat kerja tu kamu tak mau orang tengok, itu dosa. Kalau buat kerja orang boleh tengok tu buka, tak dosa. Kita buat satu kerja hanya nak curi mamplang, tengok mamplang orang. Kita nak curi je, kita tengok orang dulu, dia tak? Oh dia curi malah orang tak nampak, dia curi, itu dosa. Nampak? Sebab Nabi kata fal ismu mahadzafin, jiwa kita pun tak senang. Kalau memang orang beriman, dia nak buat kerja dosa tu dia ada tak sedap. Aku rasa tak sedap lah benda. Itu tak sedap tadi. Ya. Wa karihta alaihi nas, dan dia benci kalau orang tengok, orang dapat tahu. Ni tu lah, nampak polis dia lari. Nampak? Itu dosa. Kalau benda betul nak lari dia buat. Makna kata dia ada salah. Dia tahu dia salah tu dosa. Itu Nabi dah buat awal lah. Maka dengan kerana tu orang buat kerja umrah ni, saya jumpa dia, saya kata dia haji entah ni, anda tak mabrur tak? Entah bukan mabrur. Nampak? Entah menempah dosa. Haram. Nak kena minta halal dengan Saudi. Sebab entah ada ceroboh masuk.
daripada visa umrah ke visa haji. Nampak tak? Dia bagi cakap visa umrah ni, kita kena balik Syawal balik lah. Nampak tak? Itu dah. Walaupun musim haji, Syawal balik. Ya, tapi anda tunggu, kita ambil kesempatan buat haji. Kena tangkap, dia tangkap balik. Yang mana kena tangkap balik. Termasuk ada seorang daripada kita punya orang kuat agama. Orang kuat agama kena tangkap. Pasal dia pergi tolong orang capik, satu orang tu capik, tak ada tongkat, dia tolong bawa jalan. Sana ada juga orang minta sedekah ni, dia tangkap je. Dia nak buat kebajikan, tolong orang ni, polis mai tangkap dia. Nampak? Tangkap dia, cek visa tak? Visa umrah. Hantar balik. Itu kita nak kena jaga tuan-tuan. Yang jangan buat kerja tu dah. Masuk visa umrah, cukup masa balik. Visa haji bicara haji, kita boleh buat senang, kita berjalan ke mana kita tak takut. Kita tahu semuanya dalam keadaan undang-undang berjalan dan kita tak takut. Bila kita tak rasa bersalah, itu maknanya kita buat kerja elok. Wallahu a'lam. Boleh faham? Kita kat tu lah kot. InsyaAllah kita akan sambung larangan dalam haji dan umrah, insyaAllah. Habis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.